Tersebutlah kisah si ibu Mithali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang sejati, pengorbananmu di sanjung tinggi. Kasih ibu membawa ke syurga, kasihnya ibu berbelah tiada. Begitulah indahnya kejadian manusia yang bernama ibu. Maka hari ini saya ingin mengajak anak-anak dan adik-adik untuk mendengarkan satu kisah rakyat yang cukup popular pada zaman sekarang tentang pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Kisah ini bertajuk Batu Belah, Batu Bertangkup. Anak-anak nak dengar cerita tak? Nak? Pernah dengar cerita Batu Belah, Batu Bertangkup? Nak? Pernah? Nak dengar? Kisahnya bermula di sebuah kampung tinggal seorang perempuan bernama Mak Tanjung. Mak Tanjung tinggal bersama dua orang anaknya bernama Munur dan Pekan. Mak Tanjung bekerja mencari kayu-kayu di hutan untuk menyara kehidupan mereka. Munur dan Pekan juga sering membantu ibunya mencari kayu di hutan. Kayu-kayu itu akan dijual di pasar. Pada suatu hari, Mak Tanjung teringin hendak makan telur ikan tembakul. Dia pun pergi ke sebatang sungai, lalu cuba mencari ikan tembakul dengan menggunakan pukat. Nasib Mak Tanjung sangat baik pada hari itu. Dia berjaya memperolehi seekor ikan tembakul yang sangat besar. Dengan perasaan gembira, Mak Tanjung membawa ikan tembakul pulang ke rumah. Apabila sampai di rumah, Mak Tanjung meminta Melur untuk menggoreng telur ikan tembakul. Sementara menunggu Melur memasak, Mak Tanjung masuk ke hutan untuk menghabiskan kerja-kerjanya. Aroma gulai telur ikan tembakul yang enak telah menyebabkan Pekan merasa tidak sabar untuk makan. Dia tidak sabar untuk menunggu ibunya pulang untuk makan bersama-sama. Pekan lalu merengek-rengek kepada kakaknya untuk makan terlebih dahulu. Melur tidak berjaya memujuk Pekan. Melur membahagikan gulai ikan tembakul itu kepada dua bahagian. Sebahagian untuk Pekan, sebahagian lagi untuk ibunya. Pekan berasa sangat gembira dan makan bahagiannya dengan penuh berselera. Walau bagaimanapun, semangkuk gulai ikan tembakul itu tidak cukup untuk Pekan. Sekali lagi Pekan merayu-rayu kepada kakaknya untuk makan gulai ikan tembakul bahagian ibunya. Melur memarahi Pekan dan tidak memberikannya. Tangisan Pekan yang tidak berhenti-henti menyebabkan Melur berasa sangat kasihan. Dengan berat hati, dia memujuk Pekan dengan memberi gulai ikan tembakul bahagian Mak Tanjung kepada Pekan. Wah, bukan kepalang gembiranya Pekan, bahagian ibunya juga dimakan hingga licin. Ingat adik-adik, sebagai seorang adik, kita hendaklah mendengar nasihat seorang kakak. Kita tidak boleh mementingkan diri. Tidak berapa lama kemudian, Mak Tanjung pulang ke rumah. Selepas mandi dan bersiap, dia turun ke dapur untuk makan tengah hari.
Melur dengan berat hati memberitahu ibunya apa yang berlaku. Mak Tanjung berasa sangat terkilan dan kecewa. Dengan pantas, dia pun turun ke tanah dan berlari masuk ke dalam hutan. Mak Tanjung berlari ke batu belah batu belang. Kok? Melur dan adiknya Pekan mengejar dari belakang. Sambil berlari, Mak Tanjung menyeru-nyeru, "Batu belah, batu bertangkup, telanlah aku, makanlah aku. Aku kempunan telur tembakul." Makin lama makin hampir. Apabila tiba di hadapan batu belah, Mak Tanjung sekali lagi menyeru-nyeru. Batu belah menelannya. Adik-adik nak tahu apa yang berlaku? Tiba-tiba batu belah membuka mulutnya dengan luas. Batu belah berbunyi. Bergegar kawasan hutan tersebut dengan ngauman batu belah. Tanpa berlengah, Mak Tanjung terus melompat masuk ke dalam mulut batu belah yang sedang ternganga. Setelah itu, mulut batu tersebut tertutup semula. Melur dan Pekan baru tiba di situ. Suasana hutan ketika itu begitu hening, sunyi dan sepi. Melur kecewa. Mereka tidak sempat untuk menghalang Mak Tanjung daripada melompat ke dalam mulut batu belah. Pekan mula menangis-nangis sambil memanggil-manggil, menyeru nama ibunya. "Ibu, ibu, maafkan Melur, ampunkan Pekan, ibu." Rayu mereka. Apakan daya, nasi sudah menjadi bubur. Mereka terduduk lama di situ. Akhirnya, Melur dan Pekan pulang dengan hati yang sangat sedih dan menyesal. Adik-adik, lihat. Nasi sudah menjadi bubur. Apalagi hendak dikata? Moral daripada kisah ini ialah kita hendaklah menjaga hati ibu kita. Jangan sekali-sekali menderhaka. Jangan sekali-kali mengecewakan hati dan ibu kita, betul? Nah, itulah cerita batu belah batu bertangkup.